Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini topik kita ialah sebab-sebab ataupun punca-punca kita jadi gemuk. Okey. Ada dua benda yang berkait dekat sini. Makan lebih dan aktiviti kurang. Okey, itu adalah punca dia. Macam mana kita nak tahu kita dah makan lebih? Caranya ialah dengan mengetahui berapa jumlah kalori yang kita perlukan untuk kehidupan normal kita dalam satu hari. Kajian menunjukkan secara purata untuk lelaki memerlukan 2,500 kalori dan untuk perempuan dalam 2,000 kalori. Bunyi ribu-ribu macam banyak kan, tapi sebenarnya kalori tak sama dengan kilogram. Kalau 2,500 kilogram tu memang banyak lah kan. Sebenarnya 2,500 kalori ni tak banyak. Sebagai contoh, kita makan set large, burger, fries, milkshake, itu pun dah boleh menyumbangkan sebanyak 1,500 kalori. Itu baru satu serving, baru sekali makan. Katalah kita makan pagi dekat restoran burger A, and then malam kita makan restoran burger B. So, dua serving lunch yang kita makan tu dah menyumbangkan 3,000 kalori. Tak termasuk antara tu kita makan itu, makan ini, minum itu, minum ini. Mengetahui jumlah kalori yang kita perlukan sangatlah penting supaya kita boleh kontrol jumlah makanan ataupun jumlah kalori yang masuk dalam badan kita. Obesity dia tak berlaku secara macam tu tau. Dia adalah satu proses yang jangka panjang. Okay? Dan kita tak sedar yang proses tu sedang berlaku sebab kita asyik dengan makan dan kita asyik dengan relax, kita tak exercise, kita tak buat aktiviti yang boleh membakar kalori yang kita dah makan lebih tadi. Dekat sini kita dah kenal pasti satu sebab, iaitu makan berlebihan. And then yang kedua yang berkaitan dengan makanan ialah kita banyak makan dekat luar. Bila kita makan dekat luar, kita tak boleh nak kontrol. Contohnya santan, gula, garam, lemak, MSG contohnya, tak dapat kita kontrol. Berbanding dengan kalau kita masak sendiri kat rumah, kita boleh kontrol. Jadi makan dekat luar juga boleh menyumbang kepada kenaikan berat badan. Dan yang ketiga, minum banyak minuman yang bergula. Okay, kalau kita makan tadi set large burger tadi, dia datang dengan air. Air tu biasanya sama ada carbonated drink ataupun milkshake ataupun float, benda-benda yang memang manis, memang bergula. Yang keempat ialah makan untuk distress, makan untuk hilangkan keresahan, iaitu makan apabila stres. Bila stres, dia makan. Bila dia rasa low self-esteem, dia makan untuk buatkan dia rasa lega. Itu adalah punca-punca gemuk yang disebabkan oleh pemakanan. Yang kedua, kurang aktiviti fizikal. Kita ambil contoh student lah. Okay. Saya rasalah tak ramai yang petang-petang aktif dekat padang. Ramai aktif dekat bilik main bola dekat phone. Time cuti, layan TV, surf internet dekat PC, dekat laptop, dekat phone. Dulu-dulu masa saya student, balik kampung, kita akan jumpa kawan-kawan dekat court takraw, kita main takraw, main volleyball, kita main bola, kita futsal, kita buat aktiviti yang banyak gunakan tenaga bandingkan dengan sekarang. Saya bukan nak condemn, itu adalah trend semasa. Trend semasa ni boleh dikatakan kurang sihat, menyebabkan kita
kurang menggunakan tenaga kita. Ia menyebabkan kita tak bakar kita punya kalori. Ada research menunjukkan kita perlu membuat aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 150 minit seminggu untuk lebih sihat. Pada saya 150 minit tu sangatlah reasonable. Sebab apa? Sebab kalau dia exercise 5 kali seminggu dan dia buat 30 minit, so dia dah dapat 150 minit seminggu dan dia dapat rehat 2 hari. Okay? So ia sangatlah senang untuk dicapai. And then yang ketiganya ialah berkaitan dengan kita punya genetik. Pun ada kajian menunjukkan genetik boleh menyebabkan kita jadi obes. Kalau genetik kita, contoh mak ayah kita, datuk kita, nenek kita gemuk, kita pun boleh dapat masalah tu sebabkan genetik yang sama. Tetapi ianya sangatlah jarang berlaku kerana dua masalah yang sebelum ni, makan dan aktiviti tu, adalah berpunca daripada kita. Sangatlah tidak adil untuk kita salahkan genetik kerana kita yang menentukan bentuk badan kita. Apa yang kita makan, semua tu kita yang tentukan. Ya, walaupun research tu mengatakan macam tu, tetapi kita tak bolehlah nak menyalahkan genetik secara total. Yang keempat adalah kondisi kesihatan kita. Contoh macam ada masalah thyroid dan hormon tak dapat dikeluarkan dengan betul dan boleh menyebabkan berat badan dia naik, ataupun dia ada masalah kesihatan lain yang memerlukan dia makan ubat dan ubat tu boleh menyebabkan dia naik berat badan. Itu pun boleh menjadi punca kepada obesiti. Dan yang terakhir ialah surrounding. Contoh surrounding ya. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di perumahan yang ada kemudahan, yang senang untuk kita exercise, ataupun kita tinggal di kawasan perumahan yang tak ada kemudahan exercise tetapi ada banyak kedai makan yang sedap-sedap. So kita makan dekat situ banyak and then kita tak boleh nak exercise. So ia menyumbang kepada obesity juga. And then tetapi itu berbalik pada individu, macam mana dia melayan surrounding dia. Surrounding juga boleh dikaitkan dengan siapa di keliling kita. Contohnya di pejabat, kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang suka makan. Okay, tadi dekat pejabat, bila balik rumah pula kita dikelilingi oleh keluarga yang suka buat majlis, kenduri. Boleh kata tiap-tiap minggu buat kenduri. Kan? Ada kenduri birthday party, tiap-tiap bulan ada birthday party. Ada kenduri arwah 2 minggu sekali. Ada macam-macam kenduri yang dibuat sebab yang mungkin keluarga besar. So itu pun boleh menyebabkan kita naik berat badan. Jadi ini adalah 5 sebab yang boleh dikatakan punca utama kenapa kita jadi gemuk. Jom kita recap. Yang pertama berkaitan dengan makan. Contohnya makan banyak benda-benda yang tak sihat. Yang kedua, makan dekat luar. Yang ketiga, minum minuman bergula banyak. And then makan untuk distress. Yang kedua ialah kita kurang aktiviti fizikal. Kita makan banyak tadi dan kita kurang aktiviti fizikal menyebabkan badan kita senang naik. So indikator yang kita ada dekat sini ialah 150 minit seminggu aktiviti fizikal yang diperlukan. Yang ketiga ialah genetik. Tapi ini jarang berlaku. Dan yang keempat ialah surrounding. Yang kelima ialah kondisi kesihatan kita. Jadi apabila kita dah tahu
punca-punca kita jadi gemuk, maka ia akan menyenangkan kita nak counter masalah ni. Contohnya, bila kita dah tahu makan lebih boleh jadi gemuk, kita sepatutnya makan kurang. Kalau kita dah tahu kita kurang aktiviti fizikal boleh menyebabkan kita gemuk, kita kena tambahkan aktiviti fizikal kita supaya berada pada par 150 minit seminggu. And then genetik kita hanya boleh ubah gaya hidup kita supaya kita tidak ikut sebagaimana mak ayah kita, datuk nenek kita yang badan besar. And then surrounding bergantung pada kita. Kalau kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang suka makan, dan kita harus bagi tahu mereka yang kita nak kurus, kita tak nak makan. Kita boleh join tapi kita nak makan banyak. So benda ni adalah benda yang normal sebenarnya. Kita harus berterus terang lah. Takkan kita nak sacrifice kesihatan kita demi kawan-kawan. Kalau kita sakit, bukan dia orang yang tanggung, kita yang tanggung. And yang kelima ialah kondisi kesihatan. Yang ni sukar sikit kita nak counter masalah ni sebab ia je berkait dengan kesihatan. Jadi setakat ni dulu untuk hari ini. Assalamualaikum.